Bab orang yang menjual pokok tamar, pokok kurma yang ada padanya buah kurma. Pokok yakni pokok yang berbuah lah. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan dari Ibni Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang menjual pokok kurma yang telah ditakbirkan, yang telah dikahwinkan, maka buahnya adalah hak bai', yakni penjual, kecuali kalau mubta', yakni pembeli mensyaratkan. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar lagi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana-mana pokok kurma yang dibeli pokoknya, yang dibeli usulnya, yakni pokok itu sendiri, sedangkan pokok itu telah dikahwinkan, fa inna thamaraha, maka buahnya adalah hak orang yang mentakbirkannya ataupun mengahwinkannya, kecuali kalau orang yang membelinya mensyaratkan. Diriwayatkan dari Ibnu Umar lagi bahawa Nabi SAW bersabda, mana-mana orang yang mengahwinkan pokok kurma kemudian dia menjual pokok itu, maka bagi orang, maka buah pokok itu ialah kepunyaan ataupun hak orang yang mengahwinkannya, kecuali kalau pembeli mensyaratkan. Dengan sanad satu lagi tu serupa juga makna hadisnya, lafaznya tidak sama tapi maksudnya sama. Itulah yang dimaksudkan dengan nahwahu. Seterusnya riwayat daripada Abdullah bin Umar lagi, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membeli pokok tamar, pokok kurma setelah dikahwinkan, maka buahnya adalah hak penjualnya, kecuali kalau pembeli mensyaratkan. Dan sesiapa yang membeli hamba, maka hartanya, yakni harta hamba itu adalah hak orang yang menjualnya, kecuali kalau mubta', yakni pembeli mensyaratkan. Dengan sanad satu lagi tu serupa lafaz dia dengan riwayat sebelum ini. Dan sanad hak akhir sekali dalam bab ni pun serupa juga dengan sanad satu lagi hak akhir tu, serupa juga isinya dengan riwayat sebelum tu. Isi dia, yakni lafaz dia pun sama. Itu sebab dia kata bimithlihi, mithlahu, maknanya lafaznya pun sama, bukan sekadar makna dia sama. Tapi tadi hak kata nahwahu, makna dia saja sama, lafaznya tidak sama. Bab larangan dari muhaqalah, muzabanah dan dari mukhabarah, dan menjual buah sebelum nyata baiknya, dan menjual muawamah, iaitu menjual selama beberapa tahun, yakni hasil kebun. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang daripada muhaqalah, muzabanah, mukhabarah, dan baginda melarang juga menjual buah sebelum nyata baiknya, dan tidak boleh dijual melainkan dengan dinar dan dirham, kecuali araya. Dengan sanad satu lagi juga daripada Jabir bin Abdullah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, lalu perawi menyebutkan sama seperti lafaz hadis yang tersebut sebelum ini. Seterusnya riwayat daripada Jabir bin Abdullah lagi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang daripada mukhabarah, muhaqalah, muzabanah, dan menjual buah
hatta tut'ima, sehingga buah itu boleh dimakan. Wala tuba'u, dan tidak boleh dijual kecuali dengan dirham dan dinar, kecuali araya, yakni jual beli araya. Atha berkata, Jabir mentafsirkan untuk kami, katanya, mukhabarah ialah tanah kosong yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain, lalu dibelanjakan untuk tanah itu, kemudian dia mengambil daripada buahnya, yang sebahagian daripada buahnya. Dan dia mengatakan bahawa muzabanah ialah menjual rutab, yakni buah tamar yang masih di atas pokok itu, dengan buah tamar yang telah dipetik kailan secara bersukat. Wal muhaqalah, muhaqalah ialah tentang hasil tani, sama seperti yang tersebut tadi juga, yakni sama seperti mukhabarah itu juga, sama seperti mukhabarah itu. Semua ini hasil tani. Yang dibagi tanah kosong kepada seseorang itu untuk dia bertani di situ, untuk dia tanam padi ke ataupun gandum dan sebagainya. Kemudian daripada hasil tanah itu diberikan kepadanya, yakni kepada tuan tanah, sebanyak-sebanyak mana yang dipersetujui. Yabi'u zar'a al-qa'im, yabi'u zar'a al-qa'im bil habbi kailan. Ataupun hal ini lebih sesuai dengan hak dekat tu, yakni sama dengan muzabanah tu, iaitu seseorang menjual hasil tanaman yang masih berada di pokok tu, yakni kalau padi ataupun gandum dan sebagainya, dengan padi yang sudah dipetik ataupun diketam ataupun dituai kailan secara bersukat. Sini mana lebih sesuai ni lah muzabanah ni. Tapi ada juga dengan makna tadi yang pertama. Seterusnya diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada muhaqalah, muzabanah dan mukhabarah, dan dibeli. Baginda melarang juga dibeli pokok tamar hatta tusqiha, yakni bukan pokok di sini, maksudnya buah tamar, sehingga buah itu tusqiha. Wal isqah, isqah tu maknanya merah lah, nampak merah dia tu, ataupun kuning, sehingga dia menjadi merah ataupun menguning. Au yu'kala minhu syai', atau dapat dimakan sebahagian daripadanya, ataupun sesuatu daripadanya, daripada buah tamar tadi sudah boleh dimakan. Wal muhaqalah, ini tafsiran, iaitu dijual haql, dijual haql bikailin min at-ta'am, ladang, bukan maksudnya jual ladang tu, hasil ladang itu yang masih di atas pokoknya, yang masih pada pokok padi itu dan sebagainya, dengan makanan, yakni padi ataupun lain-lain yang sudah dituai, yang maklum, secara bersukat. Mana serupa dengan muzabanahnya. Cuma muzabanah ni buah kurma, ini hasil tani, gandum, padi dan sebagainya. Wal muzabanah, iaitu dijual, di sini bukan makna an-nakhl, makna pokok kurma itu tidak, yakni buah dia, buah pokok kurma yang di atas pokok, bi awsaqin minat tamr, dengan beberapa wasak buah tamar, yakni buah kurma yang sudah dipetik. Wal mukhabarah, mukhabarah ialah 1/3 ataupun 1/4, yakni hasil tanah yang diusahakan, yakni diberikan, yakni kepada tuan tanah tu misalnya, yakni dengan perjanjian begitu. Wa asbahu dzalika, dan seumpama yang tersebut, yakni 1/3 ke 1/4 ke separuh ke, dan sebagainya lah. Qala Zaid, Zaid berkata, Zaid bin Abi Unaisah ni, dia berkata, saya kata kepada Atha bin Abi Rabah, adakah engkau telah mendengar Jabir bin Abdullah
menyebutkan perkara ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, ya. Seterusnya riwayat daripada Jabir bin Abdullah lagi, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang daripada muzabanah, muhaqalah, mukhabarah dan bai'is samarah, menjual buah yang ni hak di atas pokok tu, selagi tidak tushqiha. Saya bertanya, saya kata kepada Sa'id, apa makna tushqihu tu? Tushqiha sana. Dia kata tahmar, sehingga dia jadi merah ataupun kuning dan dapat dimakan sebahagian daripada buahnya. Lagi riwayat daripada Jabir lagi, lebih kurang itulah juga. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang daripada muhaqalah, muzabanah dan muawamah dan mukhabarah. Salah seorang daripada perawi ni sebab ya apa nama ni, Imam Muslim ambil daripada dua orang tu guru dia tu kan, Ubaidullah bin Umar Al-Qawariri dan seorang lagi Muhammad bin Ubaid Al-Ghubari. Dia ambil daripada dua orang. Salah seorang daripada dua orang tu guru dia tu kata begini, bai'us sinin, yakni jual selama beberapa tahun, yakni untuk beberapa tahun, itulah al-muawamah, itulah yang dikatakan muawamah. Wa anis sunya, dan Nabi SAW melarang juga daripada sunya, yang dijual beli yang dikecualikan, yang dikecualikan bahagian yang tidak tentu, kadar yang tidak tentu. Wa rakhasa fil araya, dan baginda membenarkan jual beli araya. Seterusnya riwayat daripada Jabir lagi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, serupa tadi juga, cuma yang ini melalui isnad ini perawinya tidak ada menyebutkan bai'us sinin, iaitu muawamah. Tak ada sebut tu. Sepah riwayat sebelum ni ada sebut. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada menyewakan tanah, wa an bai'iha as-sinin, dan daripada menjualnya selama beberapa tahun, yakni hasilnya. Menjualnya itu bukan menjual tanah, menjual hasilnya selama beberapa tahun. Wa an bai'is samar, dan baginda melarang juga daripada menjual buah hatta yatiba, sehingga baik buah itu. Itulah dua bab kita baca ni. Sebab ni bab selepas pada ni tentang sewa tanah saja, ini panjang. Hadisnya panjang. Panjang pula sini ni, sampai kepada musaqat dan muzara'ah pula. Rasanya sekat tu padan dah kali. Tengok dululah. Jadi terjemah kita terjemah dah. Kita tengok Imam Nawawi sebut dulu lah. Imam Nawawi kesimpulan yang dia buat daripada hadis ini. Ini jual pokok kurma, jual pokok, bukan jual buah. Sebelum pada ni jual buah, ni jual pokok tu sendiri. Boleh jadi pokok tu belum berbuah lagi, dan kalau berbuah macam mana hukumnya? Jadi Imam Nawawi dari segi lurah tu kita tidak perlu bahas lah. Dari segi hukum ni, dia kata di bawah itulah, man ba'a nakhlan qad ubirat fa thamaratuha lil bai', di bawah tu dalam syarah dia tu. Dia kata wa fi hadzal hadis, yang beberapa baris lepas tu adalah ni. Wa fi hadzal hadis, di dalam hadis ini ada petunjuk ataupun ada pengajaran, iaitu tentang harusnya kita mengahwinkan pokok tamar ataupun pokok-pokok lain lagi. Kita usahalah atas pokok dan tanaman-tanaman kita supaya berbuah
ataupun supaya berbuah dengan lebat, ataupun supaya lebih besar dan sebagainya, kita buat apa boleh. Boleh, tidak salah. Bukan makna mengubah kejadian Allah itu. Tidak termasuk dalam fala yughayyirunna khalqallah, yang disebutkan syaitan membisik-bisikkan kepada manusia supaya ubah kejadian Allah. Tidak termasuk dalam hak ni. Ini ubah kejadian Allah juga kalau nak kira. Kalau kita buat cara biasa, setara ni yang besarnya. Tapi kalau kita guna ilmu pertanian, sains pertanian, mana tu boleh jadi besar buah tu. Boleh jadi besar buah tu. Begitu juga kalau biasanya hasil dia tu setahun sekali, kita pisah sehingga boleh jadi 2 tahun. Apa ni? 2 kali setahun hasil padi dan sebagainya, ataupun 3 kali, ataupun 4 kali, 10 kali pun kalau boleh. Mana tak apa, itu tidak termasuk di dalam fala yughayyirunna khalqallah. Jadi syaitan kata dia berjanji dah dengan Tuhan, dia akan goda manusia ni, dia akan perdaya manusia ni, sehingga manusia akan buat apa saja, termasuklah iaitu dia akan mengubah kejadian Allah. Jadi hal ni tak termasuk. Sebab apa? Nabi SAW sendiri kata, ni mana kira ubah lah. Mana tidak biar gitu, biar dia besar sendiri, biar dia buah sendiri, tidak kata. Maka boleh pisah. Kita boleh pisah, kita boleh usahakan supaya hasil dia tu memuaskan, supaya hasil dia tu banyak. Boleh kita pisah. Nabi SAW sendiri terima. Jadi tak termasuk dalam hal tu. Hak termasuk dalam hal tu mengubah kejadian hak lain. Walaupun hak tu tak termasuk dalam bab kita nak baca ni lah, tapi oleh kerana ada kaitan juga, sebutlah sepintas lalu. Hak maksud ubah kejadian tu lagu mana? Hak jatuh molek-molek nak jadi tino. Tu ubah kejadian lah tu. Telinga ni molek-molek, telinga ni 10 orang balik Malaysia Timur ni tak? Balik Sarawak, dia bubuh gapo-gapo lah sini, apa benda sehingga jadi berlubang luah di telinga ni. Ni cuping telinga ni jadi luah, molek kononnya lagu tu. Molek, bagi dia molek comel. Itu mengubah kejadian Allah. Hal lagu tu mengubah kejadian Allah. Ada pun kalau tangan orang, jari dia kita buat, boleh buat, tak ada masalah kalau buat. Ataupun bibir dia ni berak, kita kata doktor jahit, itu tidak mengubah kejadian Allah. Memang Allah buatnya hak umumnya molek manusia ni, tak ada rabik lagu tu. Itu kejadian Allah sebenarnya. Tiba-tiba tu tidak lagu tu. Buat serupa dengan kejadian Allah asal tu, tak apa molek pun. Tak apa tu. Ni hak molek-molek dah, tak ada berlubang, kita buat berlubang biar luar. Hak tu tak boleh. Ataupun hiri muka ni, kau sepuluh orang alik Afrika ni, kononnya hatu takut lah, tengok tu lah, hatu takut. Jadi garis, berapa garis sini, ataupun macam-macam lagi, tatu tubuh tu. Itu makna mengubah kejadian Allah. Adapun buat ni hasil tani ke apa, atas binatang atau apa ni, tak apa, buat lah. Nak buat secara mana pun tak jadi masalah. Harus dia kata jawazul abar lin nakhl wa ghairihi min ath-thibar. Bukan pokok kurma saja, lain-lain pun boleh lah. Itu perkara. Yang kedua, waqad ajma'u ala jawazihi. Dan ulama ijma' dah ni tentang harus buat lagu sanin. Yang ni kita nak menyuburkan hasil tani kita tu. Boleh, tak apa, tak ada masalah. Ijma' dah sepakat ulama lagu tu. Tetapi ada perselisihan pendapatnya. Di mana? Dia kata ulama berselisih pendapat tentang hukum menjual pokok kurma setelah dikahwinkan. Setelah dikahwinkan ataupun setelah diusahakan atas pokok tu dengan apa cara lah. Kita kata dan selepasnya, selepas kahwin dan sebelumnya, apa hukum? Adakah buah pada pokok itu pada ketika tidak disebut, pada ketika menjual pokok tadi tidak disebut buah tu hak siapa, boleh ke siapa? Jadi jual pokok, sedangkan pokok tu sudah dikahwin ataupun sudah diusahakan, sudah habis belanja dah,
sudah susah payah dah untuk apa nama ni, kita kata buat baiklah pokok tu, biar jadi subur, biar jadi apa. Kalau tidak sebutlah, jadi boleh ke siapa? Kalau tak ada sebut. Faqala Malik wa Syafi'i, dia kata Imam Malik dan Imam Syafi'i dan Laits dan wal aktsaru dan kebanyakan ulama mengatakan kalau seseorang itu menjual pokok selepas takbir, yang selepas dikahwinkan, maka buah dia tu boleh kepada baik, yakni hak baik, yakni hak penjual. Kalau tak ada sebut. Kalau sebut lebih-lebih lagi lah. Kalau tak ada sebut tu memang hak dia, sebab susah payah dia. Buah tu buah tadi tu. Hak buah akan datang tu tak kira lah. Setelah petik buah tu, buah akan datang tu boleh kepada pembeli lah. Memang dia jadi hak dia dah, kita kata. Kecuali, kata dia, kalau mustari, yakni pembeli mensyaratkan. Dia kata saya nak beli pokok sekali dengan buah dia. Buah tu ada. Kalau lagu tu boleh kepada pembeli, walaupun buah tu hasil daripada hak kahwin, pokok yang dikahwin, walaupun begitu. Boleh kalau pembeli itu mensyaratkan. Bi an yaqul, misalnya dia kata ishtaraitu an-nakhlah bi thamaratiha hadhihi, saya beli pokok ni dengan buah dia ni, buah ni. Tetapi kalau dia menjualnya sebelum takbir, yakni sebelum dikahwin ataupun sebelum dia buat apa-apalah atas pokok tu, dengan teknologi ataupun kemajuan dalam ilmu pertanian macam-macam lagi, berubah banyak lagi sekarang ni. Kalau dia buat apa-apa pada pokok tu sebelum apa ni, wa in ba'aha qabla at-ta'bir, maknanya kalau dia jual sebelum takbir, masa jual tu sebelum kahwin lagi, lepas tu boleh ke dia nak kahwin lepas pada tu? Ialah kalau pembeli tak kisah saja, dia rajin dia buat. Fasamaratuha lil mushtari, maka buah dia tu boleh kepada pembeli. Maknanya kalau tak sebut lah, kalau tak sebut apa-apa, boleh kepada pembeli. Sebab apa? Sebab belum ada usaha dia, susah payah dia. Kalau kalau hak ni hak sebelum, kalau jual sebelum kahwin tadi, kalau penjual itu mensyaratkan untuk diri dia, dia jual tu sebelum dia kahwin, tapi dia kata lepas pada ni, maknanya saya nak kahwin, lepas tu buah tu saya nak ke saya, dia kata lagu tu, penjual tu kata lagu tu harus di sisi Syafi'i dan kebanyakan ulama, kata dia. Tetapi Malik mengatakan tidak harus penjual itu mensyaratkan untuk diri dia, tak boleh dah kalau sudah jual. Dan apa ni, sebelum dia kahwin. Kalau selepas dia kahwin memanglah boleh ke dia, dialah berhak. Kalau sebelum, dia tak boleh mensyaratkan untuk diri dia, kata Malik. Tapi kata Syafi'i boleh. Abu Hanifah kata ni buah ni atas pokok ni, kalau jual pokok tu dan tidak sebut hak siapa buah tu, dia kata hak penjual belaka, sama ada dia kahwin ke, dia kahwin tu sebelum ke, atau dia kahwin tu selepas dia jual ke, boleh kepada penjual. Beza tu pendapat dia. Alal indal itlaq, pada ketika tidak sebut boleh ke siapa. Tapi kalau sebut, pembeli tu kata ke saya lah, boleh ke dia lah, boleh ke dia. Kalau tak sebut, maka semuanya sama ada selepas kahwin ke, sebelum usaha ke, selepas usaha ke, boleh kepada penjual belaka, hak dia belaka, kata Imam Abu Hanifah. Ibnu Abi Layla pula, ni Imam Nawawi sebut pendapat ulama-ulama mujtahid yang bukan hak pak mazhab sajalah, maknanya luah lagi, lebih lagi daripada itu. Maknanya diambil kira. Soal tak setuju dengan dia ataupun kita setuju, itu soal lain. Tapi nak ceritanya dia royak. Di sini kita dapat maklumat, kalau kita belajar hadis ni, banyak ulama-ulama ni, imam-imam mujtahid ni ramai. Dan masing-masing telah memberi pendapat sendirilah. Ibnu Abi Layla kata hasil buah dia tu adalah hak pembeli, sama ada sebelum kahwin ataupun selepas.
jual tadi. Jual pokok tu sebelum kau, selepas tak kira, boleh kepada pembeli. Kalau tak ada sebut, kecuali kalau penjual tu sebut, dia kita nak kita lah buah ni. Kalau dia tak ada sebut, maka boleh kepada pembeli belakang. Selepas kau sebelum, tak kira. Itu kata Ibnu Abi Layla. Dia kata adapun Syafi'i dan jumhur ulama, mereka pegang berhubung dengan kalau hak sudah selepas kahwin ni boleh kepada penjual, adalah hak penjual buah tu, dia pegang dengan mantuk hadis. Dia panggil makna zahir hadis. Hak sebut dalam hadis ni, lafaz hadis tu sebut lagu mana, iaitu dia sebutkan tadi, sesiapa yang mengawinkan pokok kurma kemudian dia jual pokok itu, maka boleh kepada penjual. Tu hak jelas. Beberapa hadis kan tadi kita sudah baca tu, boleh kepada penjual kalau selepas kahwin ataupun selepas dia usahakan apa-apalah untuk pokok tu, boleh kepada penjual. Usaha, maksud usaha ni bukan maksud hak bubuh baja apa nama ni sirai tu, hak tu tak kira, hak tu mestilah, hak tu biasalah. Hak ni buat hak lain ni, gunakan teknologi, kau gunakan ilmu. Hak tu dia pegang dengan mantuk hadis. Dan kalau hak bukan ni, hak mana dia apa ni, wa fi ghairiha, yani kalau bukan pokok tu pokok yang dikahwinkan, dia pegang dengan mafhum dia, iaitu dalil khitab. Bagi mazhab Syafi'inya jadi hujah. Maknanya kalau pokok tu belum dikahwin, dia jual, boleh ke siapa? Kalau selepas dia kahwin, boleh ke dia. Kalau sebelum dia kahwin, boleh ke siapa? Jawabnya sebaliknya lah, boleh kepada pembeli lah. Gitulah. Dia pakai, dia panggil apa dia ni, mafhum dia ataupun dalil khitab. Orang panggil dalil khitab, yakni hak sebaliknya. Kalau selepas dia kahwin, boleh kepada penjual. Kalau sebelum, dengan sendirinya boleh kepada pembeli. Dengan sendirinya boleh kepada pembeli. Itulah mafhumnya. Yang ni hak sebalik dia. Adapun Abu Hanifah, dia pegang dengan zahir hadis itu. Kalau hak sudah apa nama ni, dikahwinkan. Tetapi hak sebalik tu dia tak sipakai. Hak sebalik. Hak sebalik tu dia tak sipakai. Dengan sebab itu dia hak kahwin ke hak tidak kahwin, dia ilhaqkan, yakni dia kiaskan hak tidak kahwin dengan hak kahwin. Jadi makna dia kata hak penjual belaka dalam keadaan tidak ada sebut dalam akad tu boleh ke siapa. Kalau sebut, dia pun terima juga, Adapun kata dia pendapat Ibnu Abi Layla itu batil, bercanggah dengan sunnah yang sarih. Yang ni boleh kepada pembeli belaka sebelum kahwin, kau selepas kahwin kau boleh kepada pembeli belaka. Itu bercanggah dengan sunnah yang terang, kata dia. Dengan sebab itu tak betul, kata dia, batil, karut lah, tak betul. Dia bui itu kasar juga. Tapi sebab apa? Sebab dia kira bercanggah dengan zahir hadis, tak boleh. Dia kita kena pakai zahir hadis lah, kalau boleh pakai lah. Gitu. Itu berkenaan dengan pokok tadi, jual pokok, bukan jual tanah. Maknanya ada hak jual buah, boleh juga. Adalah cara-cara dia, sebahagiannya kita sudah jumpa dah baru ni. Ada hak jual pokok saja, boleh juga. Ada hak jual tanah saja, boleh juga. Ada hak jual tanah sekali dengan pokok, boleh juga. Ada hukum dia tersendiri belaka. Ada hukum dia yang tersendiri belaka. Setengah-setengah tu sepakat, setengah-setengah tu khilaf macam ni lah. Begitulah. Tapi di sini kita tak jumpa lagi tu. Lepas pada tu hak berkenaan dengan jual hamba tu, walaupun hamba tu tak ada learning kita kata, tapi nak ayat cara yang penting kita belajar hadis. Sebab tu anak tekankan semua, kadang-kadang banyak contoh tu tidak sesuai dengan zaman kita dan tak ada di zaman kita. Jadi apa yang kita dapat daripada ulama tulis dalam kitab dia?
Sekurang-kurangnya kita dapat cara ulama tu faham berbeza. Sebab apa dia beza dalam fahaman dia pegang kut mana. Sebab kalau mengaji hadis ni kita nak tahu cara dia ambil tu, dia buat kesimpulan lagu tu lagu mana. Itu mengaji hadis. Kalau mengaji fiqh tak perlu bahas tu. Orang presiden. Kalau mengaji hadis tidak. Kelebihan dia, faedah dianya iaitu kita boleh tahu orang ni hadis yang sama, dia faham lagu ni. Apa dia faham lagu tu? Kaedah mana dia pakai? Kita boleh tahu kaedah dia. Bila kita tahu, banyak perkara akan datang, kita sendiri kita boleh nampak benda ni. Kira-kiranya dia pakai kaedah ni dia. Kita boleh nampak. Walaupun kita tak mengaji dalam mana, tak mengaji tinggi mana pun, kita boleh nampak. Sebab apa? Kita biasa dengar dah, biasa ikut tidak perbahasan. Cara dia faham gini, ni cara faham gini, seperti hak baru ni kan, bukan main banyak tu. Tentang bayang ulah araya tu. Hak ni kata tidak jual beli langsung tu, tak ada jual. Hak ni kata jual beli. Hak ni kata tidak masuk dalam bab tu. Macam mana dia faham gitu? Dia adalah cara masing-masing. Itu faedahnya kita belajar hadis. Kalau tidak sebut benda tu, tak ada faedah mana. Sebab tu kadang-kadang jadi tawar baca hadis tu. Jadi serupa dengan baca fiqh juga. Jadi serupa baca gitu, nasihat gitu. Tidak memberi kemampuan. Menyebabkan jadi kita tidak jadi mikirlah. Tidak beri otak kita. Ni dia sebut ni. Sesiapa yang membeli hamba, maka harta hamba itu adalah kepunyaan orang yang menjualnya, kecuali kalau pembeli mensyaratkan. Jadi maknanya di sini dalam jual beli ni ada syarat yang tidak bercanggah dengan muqtadal aqd. Orang panggil dengan kehendak akad itu. Tak payah syarat pun tak apa. Ataupun kalau syarat lagu tu memang kehendak akad tu memang dengan maksud tu dah. Kalau sebut syarat tak apa lagu tu. Semua ulama kata, hak kata tak boleh syarat dalam jual beli boleh juga tu. Kita kata, kenapa dia saya nak beli tanah ni dengan awak? Siapa syarat? Syarat saya nak menanam ya, kata. Ikut demo lah, nak gapo pun dan demo beli kan. Jadi syarat tu tak perlu tu, kalau tak sebut pun tak apa. Syarat tu memang maksud asal tanah tu dah. Kalau kita beli tanah padi, tak payah royak, tak payah syarat. Saya nak tanah padi, syarat agak dia. Kalau royak pun memang semua boleh terima hak tu. Sebab apa? Itu termasuk di dalam kehendak akad jual beli tu. Kalau beli tanah padi, takkan nak tanah getah. Kira-kiranya nak tanah padi ni, jadi tak payah syarat. Kalau syarat tu boleh terima, tidak bercanggah dengan akad tu sendiri. Hak tak bolehnya kalau syarat ya nampak bercanggah dengan akad. Situ ada khilafnya, ada khilaf. Jadi di sini kecuali kalau pembeli buat syarat. Macam hak tadi kan, dia syarat. Dia syarat, ada faedah untuk dia lah kita kata. Sebab apa hak ni kata tak boleh, hak ni kata boleh? Sebab dia pandangnya masing-masing lah. Dia kata nak, pasal hak ni dia ada milik dia kan, milik dia, dalam milik dia buah tu, buah. Jadi boleh ke dia? Boleh dia. Kalau syarat tu maknanya tak kena lah kata dia. Sebab tu dia tak terima syarat tu. Macam Ibn Abi Laylan tak terima. Macam Imam Abu Hanifah tak terima. Sebab apa? Boleh kepada penjual belaka. Sebab asalnya hak dia mengikut Imam Abu Hanifah. Penjual macam tadi lah, hak buah tadi. Asalnya hak dia. Jadi kalau nak dengan syarat lah. Dengan syarat. Kalau tidak boleh ke dia lah, sebab hak dia asal. Hak ni pun mana hamba tu dan harta yang ada pada hamba. Lagu mana pula hamba ni boleh milik harta pula. Situlah bendanya. Situ ada khilaf. Tak apalah tu perbahasan dari segi hadis itu. Ni kata gini, ni kata gini, tak apalah. Cuma Imam Nawawi kata wa fi hadzal hadis dalalah li Malik wa qaul Syafi'i al-qadim. Dalam hadis ini ada makna, ada arti. Hadis ini menjadi dalil lah bagi Malik dan Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya, yang mengatakan hamba tu kalau tuan dia bui dia memiliki apa-apa, dia boleh milik benda tu. Tuan dia boleh bui milik pada dia apa-apa, dia boleh milik. Dengan arti kalau kemudiannya tuan dia merdeka kan, jadi
benda tadi hak dia bagi tadi, harta tadi hak dia bagi milik jadi dia, hak dia boleh milik penuh lah. Gitu. Tetapi kalau dia jual selepas tu dia bui milik apa-apa, dia kata hak kamu jual tu kalau untung boleh kamu, kalau untung boleh ambil kamu lah, aku bagi kamu kepada kamu, milik dia. Dia suruh hamba dia jual, kata. Lepas tu dia jual hamba tu kamu tak boleh jual kan. Selepas tu jadi harta hak dia sudah bagi dah kepada hamba tadi tu, boleh ke siapa? Boleh ke dia, boleh kepada penjual. Kalau dia tidak jual, boleh kepada hamba tu. Ini mengikut Imam Malik dan Syafi'i dalam qaul qadim dia. Qaul qadim. Qaul jadid tidak lagu tu. Qaul jadid tidak. Qaul qadim dia kata boleh kepada tuan dia kalau dia jual. Kalau dia tidak jual, boleh milik hamba tu lah. Lepas tu kalau dia merdekakan hamba tu milik lah. Gitu. Barang tadi ataupun duit tadi. Tapi kalau dia jual barang ataupun duit ataupun apa-apa yang dia milik kepada hamba dia tu adalah hak baik, kecuali kalau pembeli mensyaratkan, yang ni hak ada pada dia tu boleh ke saya, boleh ke saya. Jadi maknanya walaupun bui milik dia kata boleh milik, tidak sempurna lah milik tu. Kalau tidak macam mana dia boleh pembeli ke apa syarat boleh ke dia ke apa harta hamba tu. Jadi Malik dan Syafi'i dalam qaul qadim dia pegang dengan zahir hadis ni lah. Pegang dengan zahir hadis ni, iaitu sesiapa yang beli hamba, maka hamba itu adalah hak orang yang menjualnya, kecuali kalau pembeli mensyaratkan. Dia ikut zahir tu, dia pegang zahir. Syafi'i dalam qaul jadid, Abu Hanifah dan ramai lagi yang lain, dia kata hamba tak boleh milik apa satu. Mana boleh milik? Kalau tu dia boleh milik, tak milik. Tak boleh milik, kata dia. Mereka, lepas tu hadis ni kata ni boleh ni. Dia kata hartanya, sesiapa yang membeli hamba, maka hartanya, yakni harta hamba tu adalah hak kepada tuan, hak kepada hak bagi orang yang menjualnya. Dia kata harta hamba, jadi maknanya hamba tu boleh milik, sebab lam itu lil milk ataupun litamlik, memberi makna milik, gitulah. Milik. Sebab kita kata ni pen ni milik saya, milik saya, hak saya. Itu makna lamnya. Supaya juga di sini famaluhu, harta dia tu, di sini dia idhafah. Di sini bukan maknanya alam, tidak. Idhafah itu pun memberi makna milik juga. Selain daripada lam, kalau idhafah pun memberi makna milik juga. Gitulah. Jadi namun dia kata dia takwil hadis ni, bahawa yang dimaksudkan yang ada di tangan hamba itu bukan milik dia, yang ada di tangan dia tu adalah harta tuan dia. Lepas tu apa yang mal ini diidhafatkan kepada hamba tadi, maluhu tu. Tidak ke idhafat memberi makna milik, serupa dengan kita kata lam lah, serupa dengan kita kata sebut dengan lam. Sebab kita kata rumah ni lahu, hak dia, milik dia. Baituhu, rumahnya, yang ni baitun lahu, begitu makna dia, rumah dia lah milik dia. Apa diidhafatkan harta ni kepada hamba? Ini bukan idhafat untuk makna milik. Dia kata idhafat ni banyak makna dia. Supaya lam tu lah bukan makna milik saja, banyak lagi makna hak lain, iaitu dengan makna ikhtisas dan intifa'. Yang ni tuan dia, bui dia ambil munafaat daripada itu, sekadar tu je. Dan dia ada keistimewaan dia sikit lah pada benda tadi. Bukan untuk milik, seperti kita kata di loceng pada binatang tu. Loceng tali tekak ada loceng lah. Loceng pada tekak kambing tu kita kata. Loceng kambing, mana milik kambing kau loceng. Pelana kuda kita kata. Pelana tu hak kuda milik dia ke? Tidak. Tetapi oleh kerana ada ikhtisas dengan dia. Sebab itu diidhafat, dipanggil idhafat di sini. Jadi idhafat di sini tidak memberi makna milik, tetapi memberi makna ikhtisas dan intifa'. Sebabnya kalau tuan dia jual hamba tu,
Macam mana jadi milik tuan dia? Macam mana jadi milik tuan dia? Sebab memang hamba tu sekali dengan harta tu milik tuan dia. Kalau tidak, macam mana dia boleh syarat pula kalau pembeli kata dia nak tu boleh, penjual tu boleh. Dan kalau sudah bagi jadi milik hamba, ini menunjukkan bukan untuk milik, tetapi untuk ikhtisas sahaja. Sebab dia adalah miliknya. Illa an yashtadithul mubta', kecuali kalau mubta' itu mensyaratkan, maka sahlah. Sebab apa? Sebab apa? Berarti dia telah menjual dua perkara, dua benda. Bukan jual satu perkara, jual dua benda, dua perkara. Satunya hamba tu, diri hamba. Satu lagi sekali dengan apa yang ada pada dia tu. Sekali dengan apa yang ada pada dia. Yang ada pada dia tu misalnya duit ke apa. Itu maknanya bolehlah jual lagu tu. Dengan satu bayaran dua benda bagi. Boleh kita jual lagu tu. Termasuk dalam hal tu. Yang ni dia kata ini masuk dalam kaedah jual dua benda, iaitu hamba dan harta yang ada pada hamba itu, allazi fi yadihi, yang ada pada tangan dia, yang pada dia tu, bi thamanin wahid, dengan bayaran yang sama, dengan harga yang sama. Boleh lah tu kita beli dua benda dengan satu bayaran. Boleh lah tu. Wa dzalika jaizun, itu boleh lah tu. Wa dzalika jaizun, itu harus. Qala, mereka berdua mengatakan, yakni Syafi'i dalam qaul jadid dan Abu Hanifah kata tapi kena syarat ihtiraz minar riba, syarat kena mengelak diri daripada riba syaratnya. Ini satu benda lain pula ni. Syafi'i kata kalau harta yang ada pada hamba tadi, harta yang ada pada hamba tadi, ya tuan dia bui milik lah kita kata tadi, berupa dirham, tidak harus dijual hamba dan dirham itu dengan dirham, tak boleh pula. Itu dia kena faham lah ni. Mana kalau kita mengaji kitab ni, kitab lama ni, dia bukan untuk nak faham benda hak semasa, kita kena faham dalam sejarah, kita pun boleh tahu dah sejarah ni. Apa yang tak boleh? Dirham ni dia begini. Apa yang tak boleh? Jual hamba tu, lepas tu pada hamba tu ada harta hak tuan dia bui kepada hamba tadi, ataupun kalau kita tak terima hamba tu boleh milik, maknanya hak tuan dia lah juga ada pada hamba tadi. Kalau berupa dirham juga, tak boleh nak jual dengan dirham tu apa? Tidak kepitih dulu dirham, lepas tu tak lepas tu tak boleh belilah. Lepas tu dia kata harta yang ada pada harta ni bukan tanah, bukan baju, bukan kain saja, termasuklah duit misalnya. Pak kalau duit tu duit perak, lagu mana? Tak boleh jual ke? Lagu mana hadis ni? Sebab itulah dia faham. Dia kata sebab gini, dirham ni duit perak. Duit perak. Zaman dulu orang buat duit ni dengan perak, betul tu. Dengan perak. Bukan seperti duit sekarang ni. Hak duit perak tu orang panggil dirham. Satu lagi duit emas, dinar orang panggil. Memang duit tu emas sungguh. Duit tu emas sungguh. Cumanya satu negeri dengan satu negeri, emas tu emas lagu mana, emas berapa tu tak serupa lah. Tak serupa. Tetapi emas lah juga. Memang daripada emas duit tu. Dia berbuat ni satu dinar, hak ni 2 dinar, mengikut timbangan dia. Dan dia mengikut timbangan dia. Seberat ni 1 dirham, berat ni 2 dirham, berat ni 1 dinar, berat ni 2 dinar. Begitu. Jadi tak boleh kalau harta yang ada pada hamba saat ni berupa perak. Kalau sekiranya kita nak beli dengan perak, dengan duit perak kau, ataupun dengan perak tidak duit perak, kau ada pada hamba tadi pun perak juga. Sebab apa? Sebab itu bahan ribawi. Bahan ribawi. Bila pertukaran bahan ribawi, tak boleh, tak serupa. Tak boleh tak serupa. Dia kena sama banyak. Dia kena sama banyak. Kalau tidak tak boleh. Sama timbangan dia. Kalau tidak tak boleh, dia jadi riba. Yang baru ni yang kita sudah sebut dah kan, az-zahabu bil-zahab riban illa ha'a wa ha'a.
illa mithlan bimithlin wa ha'a wa ha'a, ataupun yadan biyadin. Apa ni, al-wariqu bil wariqi, dalam setengah riwayat al-fiddatu bil fiddati, perak nak tukar dengan perak. Tak kira lah sudah jadi duit dah ke ataupun hak tidak jadi duit lagi, perak saja tak boleh nak tukar, tu jadi riba. Kecuali kalau sama timbangannya, sama timbangannya, dan sama apa ni, kena bagi selalu, unjuk berunjuk selalu. Tak boleh secara bertangguh, tak boleh. Kalau tidak dia jadi riba. Jadi hak ni pun lagu tu juga. Jadi kalau kita kata yang ada pada hamba tu 10 dirham, kita nak jual hamba ni dengan 10 dirham, nak tukar dengan hamba ni 10 dirham. Jadi hamba tu harga berapa? 10 dirham tu tukar sama dirham tu. Hamba tu tak kebui saja, dia kata jual dua benda. Itu lebih. Bila lebih, riba dah lah jadi. Riba. Tak boleh. Ataupun kalau hak ada pada dia tu 9 ataupun 8 dirham, hak ni dengan harga 10. Hak lagu tu macam mana? Dia ada khilaf lah di situ. Jadi dia kata kalau mengikut Syafi'i tak boleh, kena jaga jangan jadi riba. Jangan jadi riba. Jadi ada juga orang miskin, dia kata apa ya jadi payah ni tukar emas dengan emas. Tentu emas sekali nilai dia tidak sama antara satu emas dengan satu emas tu. Apa ya jadi kena sama timbangan dia juga. Kalau tidak jadi riba. Serupa juga perak ni, jadi payah kan. Tapi Imam Malik kata boleh belaka, tak serupa pun, tidak sama pun. Boleh. Sebab apa? Nabi kata boleh. Harta tu termasuk. Harta tak kira perak kau, emas kau, kata dia. Tukar tu tukar dengan emas kau dengan perak kau. Hak tak boleh ni kalau tukar emas dengan emas saja. Perak dengan perak saja. Ni hamba tu kata kita beli. Jadi kalau perak dengan perak tu sama, tak apa. Tidak sama pun tak apa. Imam Malik kata. Imam Syafi'i kata tak boleh, kena jaga. Imam Malik kata boleh tu sebab apa? Sebab dia kata boleh di sini. Harta tu secara umum dia pakai umum. Dia tak pergi kepada hak tu. Jadi kalaulah kemuskilan tadi, apa ya tak boleh? Jawapannya ada beberapa sebab. Salah satunya Nabi SAW dia nak popularkan duit. Duit hak bukan emas dan perak. Jadi itulah cara dia menyempitkan. Biar orang jadi payah. Tak usah gunalah ni. Tak usah guna. Sebab payah. Sebab apa, dia akan timbul tak puas hati juga ke mana-mana. Dia berasa emas dia lebih molek, perak dia lebih molek daripada hak ni. Jadi kalau nak tukar payah. Jadi dia nak apa dia? Nak suruh pergi kepada hak lain. Nak suruh pergi kepada hak lain. Kadang-kadang Nabi SAW ini mengikut pendapat masing-masing lah. Pendapat masing-masing ini pendapat ulama. Jadi mungkin orang lain tidak setuju, tidak serupa, itu soal lain. Tetapi cara menyelesaikan sesuatu hadis tu kadang-kadang ulama masing-masing dia nampak lah. Misalnya macam Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dia nampak anjing tu ya jadi haram, tak boleh jual, tak boleh gitu-gini, tak boleh perak, tak boleh gitu-gini tu. Bukan sebab zat dia tu, bukan sebab tubuh dia, diri dia tu, tapi sebab benda lain. Nabi SAW nak hapuskan benda lain, tapi dia sempit, dia susah situ. Dia susah, biar jadi kita susah. Jadi payah-payah tak usah perak lah, nak kau kurang pahala dan nak hari 2 kira, tak ada pasal. Malaikat tak masuk dalam rumah, tak ada pasal belakang tu. Lepas tu kalau dia jilat kau dalam bekas kita kena samuk pula, susah. Kena samuk, pasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah pula, jadi susah, tak sampai perak lah senang. Hak dia nak tu, dia tak sibuk perak anjing. Apa dia tak sibuk perak? Dia ada maksud lain, tapi dia tidak nyata. Itu cara orang bijaksana, cara orang politik lah, politik, ahli psikologi, ahli politik. Kadang-kadang dia tak ayak nyata dia nak buat sesuatu, tapi maksud dia benda lain. Tetapi bagi Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dia nampak tak, kerana najis hanya itulah. Sebab tu Nabi tak buat itu, kerana najis dia itulah. Sebab tu dia payah, bukan kerana benda-benda lain tak. Dia payah lah masing-masing. Bagi Imam Malik, dia tidak payah gitu. Sebab itulah dia kata hak tu sementara saja. Sebab maksud Nabi SAW sebenarnya lain. Sebab tu dia kata tak payah basuh dengan tanah ke apa hak tu sebenarnya Nabi nak menyusahkan. Nabi SAW tak sibuk terpengaruh dengan budaya orang Yahudi.
Hak tu sebenarnya. Dia tak saya pengaruh hak tu. Orang Yahudi perah anjing, kita perah ketek. Orang Yahudi tahu misal panjang, kita tahu misal panjang ketek. Jadi sesoalnya dia tu maju buat benda-benda tu. Dia nak hapus tu semua. Itu tujuan sebenarnya. Jadi dia menyusahkan. Supaya juga sini. Masalah emas perak dia tak sewi hak tu jadi duit. Pertukaran itu jadi bahan pertukarannya emas perak dia tak sih. Sebab apa payah? Akan ada tak puas hati juga ke mana-mana. Baiklah kita guna duit dalam bentuk lain. Jadi maknanya Nabi SAW ni sebagai pengasah lah juga kalau nak kira. Dalam penggunaan duit dalam bentuk lain. Padahal zaman dia tu umum. Negeri orang kafir pun guna duit emas juga. Guna duit perak juga. Dari segi kebaikannya tak timbul dah. Orang boleh puas hati dengan duit ni, harga dia sebanyak ni. Nak lebih kurang pun tak apa dah. Nak lebih kurang tak apa. Beras ni berapa? 3 riyal. Beras ni berapa? 5 riyal. Tak serupa tak apa. Orang ni jual dengan harga ni, orang ni jual dengan harga ni, tak apa. Boleh berlaku. Syaratnya tidak tukar sama beras. Sebab kalau tukar sama beras, payah nak puas hati lah. Orang ni tak puas hati. Orang ni tak puas hati. Dia kata beras dia lebih molek lagi. Padahal hakikatnya sama-sama mengenyangkan, serupa. Nabi SAW tak sihat tu. Dia nak suruh orang guna duit. Sebab tu dia buat payah. Jadi riba. Jadi dah payah riba. Tak sah dah. Sah. Yang kedua dia nak suruh benda tadi dijadikan bahan lain. Untuk benda lain. Jadikan sebagai perhiasan untuk orang-orang perempuan. Jadikan sebagai harta. Jadikan sebagai harta. Yang boleh disimpan, boleh diapa. Ikutlah nak buat apa. Gitu. Hak yang sebenarnya yang paling jelas dia tak save guna hak tu. Dia nak popularkan penggunaan duit dalam bentuk lain. Duit kertas ke, duit siling ke, duit apa ke yang bukan daripada emas perak. Sebab bahan-bahan tu payah tu nak dapat. Jadi kalau duk guna hak tu banyak akan habis di situ. Lebih baiklah buat untuk benda lain. Lebih baik buat untuk benda lain. Tapi ini bukan bermakna duit emas gapo tu tak boleh guna, tidak. Dia tidak mengharamkan. Cuma cari bagi jalan yang lebih baik. Tapi kalau sekiranya duit emas tu difikirkan perlu pula diguna, boleh, tak ada jadi masalah. Ini bukan mansuh. Bukan mansuh. Serupa dengan anjing tadi, sebab itulah Imam Abu Hanifah kata tak ada samuk-samuk, tak ada. Walaupun ada dalam hadis. Jelas ada dalam hadis. Dia tak sepakat tu. Imam Malik kata tidak. Sebab dia kata maksud lain. Maksud lain. Orang lain tak serupa dengan pendapat dia, tak apa tu, tak apa tak serupa pendapat. Cuma kita fikirlah, masing-masing fikir. Padahal ada nampak lebih sesuai hak dia tu. Sebab apa? Barulah kita nampak Nabi SAW ni luah cara dia fikir. Tidak dari segi najis, suci. Cuma cuci saja. Perjuangan dia mari dalam dunia ni cerita pasal hukum saja, tidak. Bahkan macam mana dia nak ubah peribadi orang. Lagu mana cara? Secara halus. Macam mana? Dan macam mana dia nak bina masyarakat dia tu supaya tak ada terpengaruh dengan bangsa asing. Lagu mana cara? Iaitu dari segi politik, psikologi tu. Baru kita nampak kalau kita gigot tu. Kalau tak gigot tu, jadi nampak sebab najis saja. Sebab najis. Walau bagaimanapun ramai ulama-ulama mujtahid yang kata memang sebab tu. Ikut dia lah tu. Ikut dia, tak ada masalah. Tak ada masalah. Cuma kita fikir sendiri. Itu kelebihan orang ngaji hadis ni, mana dia boleh timbang sendiri. Mana hak molek? Mana hak molek? Imam Malik kata ini sebab boleh kita fikir, kata dia. Dia tu boleh jadi kerana ada kuman ke ataupun ada apa-apa ke yang tidak baik pada dia yang perlu dirawat ataupun yang perlu dihilangkan dengan cara tadi. Tapi benda tu tidak semestinya dengan tanah. Tidak semestinya dengan tanah. Dan kalau terbukti tidak ada apa-apa bahaya, tak ada apa. Sebab itu tak payah sama pun. Bagi dia, tak payah sama. Begitu juga Imam Abu Hanifah, tak payah sama. Jadi hak sebenarnya kepada Nabi SAW nak suruh tinggal budaya Yahudi. Hak tu hak sebenarnya. Apabila sahabat-sahabat ni sudah faham molek dah, jelira molek dah, tak ada pengaruh luar tu, Nabi SAW pun mana tak berat dah. Tentang anjing, tentang apa dia tak berat. Dengan sebab itulah sahabat-sahabat pun ramai perah anjing. Termasuk Abu Hurairah sendiri yang meriwayatkan. Dan dia pun tak sama apa pada tu. Ada riwayat yang menunjukkan begitu. Apa yang perubahan berlaku? Ini kita nampak Nabi SAW nak benda lain. Nak benda lain. Bukan dia anti anjing tu sendiri. Anjing tu sendiri, tidak. Bahkan banyak pula faedah-faedah. Misalnya kita kata anjing tu yang lain, banyak.
Tak pernah sabar. Dalam Quran sebut siapa boleh makan sembelih. Tak payah sembelih. Kalau diburu oleh anjing, binatang buruan. Tak payah sembelih. Halal makan. Anjing juga yang takap. Lepas tu, kalau nak kira, kenalah air liur dia ke apa. Duk bergomor dengan binatang tadi. Tak ada pula sebut samuk ke apa, tak ada. Itu dalam Quran. Hak tu kena utama, nombor satu sekali, di atas sekali. Lebih daripada hadis yang lain. Itu cara Imam Malik faham. Cara dia faham. Lepas tu anjing ni banyak kegunaan dia. Faedah. Jadi mengikut mazhab Syafi'i tak ada rega langsung anjing. Tak suruh kata anjing mahal setara mana apa. Anjing ni bisa setara mana apa. Hebat setara mana. Tak boleh jual, haram jual. Kalau jual pitih haram. Tapi Imam Abu Hanifah kata tidak. Atas kegunaan dia, kalau ada faedah memang mahal apa ada rega. Dah rega dia tu halal kata dia, tidak haram. Kalau kita tengok mana lebih sesuai. Hak mana lebih sesuai? Hak tu terpulang kepada kita. Berapa banyak faedah dia. Supaya juga di sini dia kata dia. Tak boleh kata dia. Begitu juga kalau duit yang ada pada hamba tu dinar, tidak boleh dijual dengan emas kata dia. Sama ada duit emas ke ataupun emas tak boleh. Kalau gandum tidak harus dijual. Harta tu yang ada pada hamba tu, gandum tidak boleh dijual dengan gandum. Yang ni harga dia tu dalam bentuk gandum nak tukar. Tak boleh. Sebab apa dia jadi riba? Tak adalah. Kalau lebih kurang. Kalau sama, tidak akan jadi sama lah. Sebab apa? Sebab hamba tu berapa harga dia? Kecuali kalau kita kira hak ni jadi sama lah. Jadi sama tak apa. Kalau tidak sama tak boleh. Wa qala Malik kata harus pembeli tu mensyaratkan walaupun dirham, walaupun harga dia tu dirham juga. Begitu juga dalam semua masalah tadi. Ikutlah gandum kau nak tukar dengan gandum kau. Dalam kes ni kecuali tak apa. Tapi kalau tukar gandum dengan gandum tidak sama, itu memang tak boleh. Dia pun kata riba. Tapi kalau hak lagu sana ni, kes ni boleh dikecualikan. Itu makna dia. Mengikut Malik boleh. Pasal apa? Li itlaqil hadis. Pasal dalam hadis tu sebut umum. Dia kata harta yang ada pada dia. Harta tu termasuk lakon. Qala wa ka'annahu la hissata lil mal min ath-thaman. Tak apa. Dalilun lil tak apa. Sekatalah. Babun nahyi 'anil muhaqalah wal muzabanah. Ini bab larangan daripada muhaqalah dan muzabanah. Harga dia ni kata. Hak dalam Imam Nawawi lah kita baca ni dulu. Muhaqalah, muzabanah, dah jual buah sebelum nyata baiknya, sudah jumpa dah sebelum pada ni. Sudah jumpa dah baru ni. Dalam bab yang lalu kata dia. Dan mukhabarah dan muzara'ah dekat-dekat makna dia. Hak ni akan datang, akan ada bab yang tersendiri akan datang. Iaitu muamalah terhadap tanah. Dengan sebahagian daripada hasil yang keluar daripada tanah tu. Yang ni 1/3 ataupun 1/4 dan selainnya. Yang ni kadar yang maklum. Yang ni seorang tu dia tak ada tanah, dia nak usahakan tanah. Boleh, orang ni dia ada tanah. Dia bagilah. Jadi bayarannya sewa ke ataupun bayaran lah. Kita kata nak ambil tanah, nak guna tanah ni lagu mana? Boleh ke tidak daripada hasil tanaman tu sendiri? Boleh. Itulah orang panggil muzara'ahnya. Iaitu kadar yang tertentu lah. Hak kata ada, hak tak boleh tu akan datang, kita akan jumpa hak tak boleh tu. Iaitu kalau tidak tentu. Banyak-banyak mana. Ataupun kalau tentu tu tempat yang khusus. Hak tu kita akan jumpa akan datang. Yang ni hak dekat dengan parit tali air ni, hasil hak tu hak saya nak. Kalau kata lagu tu tak boleh lagu tu. Tapi kalau secara umum 1/3, 1/4 daripada hasilnya tuan tanah tu nak, itu sebagai bayaran lah kepada dia, boleh. Itulah yang dikatakan muzara'ah. Kita kata pawah, kita kata pawah nak. Dalam istilah kita kata pawah. Makna dia dekat-dekat. Setengah ulama kata serupa je tu. Tetapi mengikut setengah ulama, dia kata di sini muzara'ah ini benih tu daripada tuan tanah.
Mukhabarah ni kalau benih tu daripada pengusaha ataupun pekerja, itu yang dikatakan mukhabarah. Beza dia situ. Jadi sama-sama setuju, ni tuan tanah ni dia ada benih. Ni pekerja saja, dia nak kerja. Jadi hasil boleh banyak mana? Tu atas persetujuan lah. Atas persetujuan lah. Supaya kalau berniaga ni orang panggil mudharabah. Ni dia ada modal, tu usaha. Lepas tu hasil tu untung tu kita bagi. Bagi tu atas persetujuan lah. Ikutlah sebanyak-banyak mana. Ni atas hasil tanaman. Orang panggil muzara'ah. Muzara'ah. Dia kata ni mengikut setengah ulama lah. Muzara'ah itu iaitu kalau benih tu daripada tuan tanah. Lepas tu berapa-berapa hasil dia tu, tu atas persetujuan lah. Mukhabarah ni kalau benih tu daripada pekerja tu, daripada pekerja, itu orang panggil mukhabarah. Hakadha qalahu jumhur ashabina, demikianlah kata jumhur ashab kita. Zahir dan itulah zahir nas Syafi'i. Yang ni mengikut Imam Syafi'i, dia buat perbezaan di antara muzara'ah dan mukhabarah. Seperti ni lah. Tapi mengikut setengah ulama tidak ada beza. Supaya setengah ulama kita dalam mazhab Syafi'i dan sekumpulan ulama lughah dan selain daripada ulama lughah tu mengatakan sama ya, kata dia. Muzara'ah dengan mukhabarah ni sama. Power lah, kata dia. Tak apalah tu dari segi bahasa tu tidak nak bahas lah tu. Lepas tu dia kata bai' muawamah. Muawamah ni apa makna bai' muawamah ni? Iaitu jual beberapa tahun. Maknanya menjual buah pokok selama 2 tahun ataupun 3 tahun ataupun lebih. Sebab dia sebut jual beli muawamah dan jual beli sinin, sebab dia beberapa tahun lah. Mana saya beli hasil buah durian demo ni selama berapa tahun? 5 tahun. Sampai 5 tahun akan datang tak tahu lagi buah tu lagu mana. Tak boleh lagi. Tak boleh. Kalau atas rasa perjanjian itu lain. Perjanjian lain. Janji boleh, nak jual beli selalu. Sebab tak tahu lagi benda tu akan jadi ke tidak. Kalau perjanjian tak apa. Sebagai perjanjian saja. Dan kalau dia bagi duit dulu pun sebagai pinjam saja. Dah jelas molek. Kalau sekiranya tak jadi, tak apa, bagi balik. Tak apa tu sebagai pinjam. Bukan sebagai jual beli. Jual beli tak boleh. Sebab apa? Itu orang panggil jual beli benda yang tidak ada. Jual beli benda yang tidak ada tak boleh. Wa huwa batilun bil ijma', kata dia tak boleh secara ijma'. Lagu saat ni Ibnul Munzir telah menukilkan ijma' dalam perkara ni, tak boleh, dan lain-lain pasal hadis ni lah. Dan kerana ada gharar yang ni tidak jelas, ada unsur tidak jelas dan ada unsur tipu daya dan boleh menimbulkan perbalahan nanti kemudian. Dan kerana jual benda tak ada lagi, baik ma'dum wa majhul, dan baik jual benda yang tidak kuasa seseorang itu menyerahkannya, tak boleh lagu tu. Ada belaka tu banyak perkara lah ada dalam tu, sebab tu dia jadi tak boleh. Dan jual beli yang bukan merupakan milik kepada orang yang mengadakan akad tu, bukan milik dia lagi, mana tahu miliknya bila ada baru boleh kata milik dia. Jadi banyak perkara tu usul hak tak boleh tu, tidak milik lagi, tak boleh nak serah, tak mampu nak serah tu, tak tahu lagi, lepas tu benda tak ada lagi, lepas tu boleh menimbulkan kalaulah tak ada perjanjian molek ke apa, boleh jadi balah. Dia kata kira jadi dah jual beli, ada ke tak ada dan dia mau setuju, boleh jadi lagu tu. Mana makan pitih saudara dengan cara tidak betul, dengan cara batil, tak boleh. Jadi cara nak mengelak supaya boleh lah, kalau nak buat juga dengan cara perjanjian lah. Adakan perjanjian, dan itu kalau nak bagi duit dulu pun sebagai pinjaman saja, bukan atas nama akad jual beli lagi. Tidak, jual beli tak boleh. Nanti apabila buah, kita akad pada masa tu. Apabila sudah nyata baik buah itu pada musim yang beberapa musim dia tu lah, boleh. Kalau lagu tu tak apa. Lepas tu dia kata Nabi SAW larang jual buah sehingga nyata baik. Ini sudah jumpa dah dulu. Dan tidak boleh dijual kecuali dengan dinar dan dirham. Yang ni buah tu tak boleh dijual kecuali dengan dinar dan dirham. Yang ni dengan duit lah. Kalau nak jual dengan buah juga, dia jadi baru ni lah
muzabanah, jadi muzabanah. Ataupun muhaqalah, jadi muhaqalah. Jadi kalau muzabanah ni jual buah kurma dengan buah kurma juga. Buah kurma atas pokok tu dengan buah kurma sudah petik dah. Pas nak tukar warga dia, beza dia beza. Beza. Jadi hak ni nak rasa hak baru masuk lah. Hak tu nak tukar tu. Tukar tu yang dikatakan jual beli. Itu jadi muzabanah. Kalau muhaqalah, yakni hasil padi kita ke hak atas pokok tu kita nak tukar dengan padi hak sudah dituai dah. Ataupun berah hak sudah jadi berah dah. Kita kata nak tukar. Itu dijadi muhaqalah. Tak boleh juga. Tak boleh juga lagu tu. Kecuali araya. Araya ni pun baru ni kita sudah bicara dah. Mana itu pun tidak boleh lebih daripada 5 wasak. Yang ni nak jual buah kurma di atas pokok dengan buah kurma, tukar. Buah kurma bawah ni tak boleh, kecuali dalam kes araya. Araya tu baru ni kita sudah bicara dah, panjang lebar dah. Hak tu boleh, kecuali itu. Kalau tidak, dia jadi muzabanah. Jadi untuk lebih daripada 5 wasak, tak boleh. Dia jadi muzabanah. Sebab apa? Sebab hak atas pokok dengan hak bawah ni tak tahu lagi kadar dia. Walaupun hak bawah ni kita suka, walaupun hak atas tu sudah dianggarkan, kira-kiranya akan jadi sebanyak ni lah, sekian-sekian ratan. Apabila dia dipetikkan, apabila jadi masuk lagu ni, walaupun begitu tidak tepat. Tidak tepat tu dia jadi ada unsur riba lah, pasal tukar bahan ribawi. Tukar bahan ribawi. Dan tidak pasti sukatan dia tu ataupun timbangan dia tu tidak pasti. Dia akan jadi muzabanah. Dan ilak yang tak boleh muzabanah ni sebab apa? Sebab ada unsur riba. Riba apa? Ribal fadli. Ribal fadli. Kecuali dalam jual beli araya baru ni kita sudah bicara pasal araya tu. Lepas tu Nabi SAW melarang menjual buah sehingga buah tu boleh dimakan. Baru ni kita sudah bicara panjang dah juga. Boleh dimakan tu lagu mana? Ada orang nak makan jatuh pisang, bukan nak makan pisang. Dia nak buat kerabu. Hak tu tak boleh ke? Boleh. Boleh juga. Baru ni sudah bicara dah. Jadi hak ni kalau maksud nak makan hak segar, hak segar. Hak masuk. Bukan hak putih. Ada juga orang beli hak putih ni nak macam ni. Macam-macam. Dia nak jeruk ke, dia macam-macam. Kalau tu tak apa. Walaupun tidak nyata baiknya. Ni kalau maksud tak sel lah walimah tu nak manis. Kalau masa purit nak ke dia. Ataupun buah durian tu nak masuk lah. Itu maksudnya. Bila nyata baik tu mana kira-kiranya kalau petik pun mana dia boleh masuk dengan sendiri. Dan manis, dia akan manis dengan molek. Kalau ambil mula-mula tu nak agak dia buah durian. Tak ada maksud. Kalau tak ada maksud tu tak boleh lah. Tak boleh. Pada ketika tu tak boleh. Tapi kalau ada maksud tak apa. Jadi di sini disebutkan nyata baik tu lagu mana? Iaitu apabila merah, apabila kuning. Ini bergantung kepada buah lah. Ada setengah buah tu dia akan jadi merah, ada setengah buah tu dia akan jadi kuning. Apabila nyata baik, setengah tu dia akan jadi putih, setengah tu dia akan jadi ala kehitam. Macam-macam lah, tak serupa lah buah tu. Lepas tu dalam kita baca saat ni juga Nabi SAW larang daripada jual beli yang ada kecuali. Kecuali tu tidak tentu. Tu tak boleh. Ni naha anis sunya. Cuba kita tengok situ dalam ni kitab ni. Istithna. Yang dimaksudkan dengan istithna dalam baik, dalam jual beli ni, dan mengikut riwayat Tirmizi dan lain-lain dengan isnad yang sahih, Nabi SAW melarang daripada sunya kecuali kalau diketahui yang dikecuali tu. Hak mana? Hak mana? Saya jual pokok-pokok saya ni semua ni kepada awak kecuali hak ni. Lagu tu tak apa. Saya jual kepada awak pokok-pokok dalam kebun saya ni kecuali beberapa pokok. Beberapa tu hak mana? Tak boleh lagu tu. Kecuali lagu tu tak boleh. Sebab apa? Dia boleh baloh tu. Kemudian yang jadi tak boleh tu takut jadi baloh lah. Jadi tak puas hati pula. Dia kata kecuali kalau diketahui. Sunya kecuali yang membatalkan jual beli itu, iaitu seperti seseorang ni kata, dia kata gini, saya jual kepada engkau subrah, selungguk makanan ini kecuali sebahagiannya. Itu tak boleh. Sebahagian tu banyak mana? Tak boleh lah. Dan saya jual kepada awak pokok ni atau kambing-kambing ni ataupun pakaian-pakaian ini dan seumpamanya, kecuali sebahagiannya. Tak boleh lah. Ya ada kambing banyak ekor lah.
saya jual kepada awak kambing ni kecuali beberapa ekor. Beberapa tu berapa? Tak boleh lah. Fala yasihu, tak boleh lagu tu jual beli lagu. Sebab apa? Sebab al-mustathna itu majhul, yang dikecualikan itu tidak diketahui. Kalau dia kata saya jual kepada awak pokok-pokok ini kecuali hak ni pokok ni, kalau dia kata lagu tu, ataupun kecuali pokok ni, ataupun 1/4 daripadanya, ataupun subrah longgokkan ini kecuali 1/3 daripadanya, itu tak apa. Lagu tu tak apa. Sahal bai' bittifaqil ulama, sah jual beli sepakat ulama kalau lagu tu. Gitulah. Tapi Imam Malik dia mensyaratkan, kalau hak kecuali tu jangan lebih daripada 1/3 benda yang dijual. Kalau tidak lebih boleh sekat 1/3 hak dikecualikan, jangan lebih daripada tu. Sini pada sebut itulah maknanya isi hadis yang kita baca malam ni. Perbahasannya lebih kurang begitulah perbahasannya. Seterusnya kita masuk pula kepada bab kira'il ard, yang ni sewa tanah. Ni baru perbincangan secara khusus tentang sewa tanah tu, macam-macam bentuk dia. Ni panjang pula, jadi kita sekat itulah. Wallahu a'lam.